1 April 2022. Malaysia memasuki fasa peralihan endemik. Tinjauan di beberapa tumpuan utama pembukaan sempadan. Korban kerjaya, apakah kekuatan diri yang ada? Perkongsian menarik hari ini. Juga persiapan peniaga menjelang bulan Ramadan. Assalamualaikum, 1 April 2022. Dia macam suasana balik kampung lah. Bila kita saksikan visual tadi. Selamat kembali ke Malaysia buat rakyat Malaysia. Benar. Yang berjalan, naik basikal, naik motor dari Singapura. Berkereta juga kan. Juga turut disambut oleh warga Malaysia kan dengan kepulangan di Tambak Johor dan juga link kedua. Apapun kita nak raikan juga ini adalah momen yang dinantikan oleh mereka apabila 2 tahun, hampir 2 tahun terpisah dengan isteri, dengan anak, ibu bapa, adik-beradik yang lain. Akhirnya ditemukan, apatah lagi esok malam dah nak tarawih. Dah nak mula 1 Ramadan, hari ini 29 Syaban. Dan 1 April ni membawa banyak sekali perkongsiannya, maknanya. Maksudnya kita dah beralih ke fasa endemik. Transisi ini macam percubaan yang dah betul-betul lah ni. Bukan main-main dah ni. Dan juga 1 April juga bermakna kembalinya rakyat Malaysia macam kita tunjukkan. Banyak sekali. Kita bangun-bangun pagi tadi, kita tengok macam-macam visual yang diraikan. Dia macam meraikan kepulangan yang dinanti tau. Kita tengok, kita yang tak terasa ni, kita yang rasa sebab kan. Walaupun kita tak melalui pengalaman tersebut. Jadi terima kasih diucapkan juga kepada mereka yang menjayakan. Tapi dalam masa yang sama, kita kena fahamlah bahawa fasa endemik ni macam mana pula kan. Cabaran yang baru juga kita perlu hadapi. Apapun ini antara usaha dan langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia dan juga Singapura kan. Pastinya ini membawa satu Ramadan yang penuh berkah lah nanti. Kalau kita lihat tadi video yang tular 12:30 malam tu kan. Kita pun rasa sebab bagaimana kita tak tahu dia macam ni tahu. Kita tengok metafora dia, kalau kita dekat, kita tak jumpa orang tu 2 tahun, ya Allah, rasa sakit tu sakit lain. Lebih baik kita duduk jauh, kita tahu itu jauh, susah nak balik dan sebagainya. Tapi bayangkan dia sebelah je, tapi susah nak jumpa. Sejak PKP, apabila sepadan negara telah ditutup, diperketatkan untuk keluar masuk negara pada Mac 2020. Ya, kan? betul. 2020 kan? Betul. Ya. Dan 2 tahun ni lah maksudnya bila Fariah cakap dekat tapi rasa macam tak boleh balik tu, bayangkan hanya jarak 1 kilometer saja tu kan. Mereka boleh berjalan kaki saja tapi atas sebab faktor keselamatan, kesihatan, lihat saja ada yang berlari kan. Laungan selamat kembali ke Malaysia, mereka yang menanti di bahagian Johor Bahru tu juga pun rasa teruja nak menanti kepulangan rakyat Malaysia. Mungkin kita tak kenal satu sama lain tapi selamat kembali diucapkan. Dan kita harap dengan adanya Sinar Baharu ini akan menjadi satu lagi proses peralihan kepada lebih banyak pembukaan sepadan selepas kita bersedia nanti apatah lagi dengan fasa endemik ini. Okey, kita nak sama-sama ni. Nanti kita pun nak bawakan juga kan wakil kami di Johor Bahru untuk melaporkan sedikit sebanyak bagaimana suasananya pukul 9:30 ini kan. Dan juga nanti Sofia akan bawakan juga perkembangan di KLIA. Ya, itu pun satu juga tu. Itu pun satu juga tu. Perkara yang dinantikan juga. Itu akan kita bawakan hari ini, hari Jumaat. Mungkin Jumaat terakhir sebelum kita masuk menjelang ke Ramadan nanti. Itu juga antara yang dinanti-nantikan juga. Memang timingnya ngam lah ni orang kata. Memang kenalah apabila dapat berjumpa dengan keluarga KLIA juga. Dijangka akan kembali sibuk nanti dengan kerancakan aktiviti dan kita ingin sebenarnya nak ambil tahu berkenaan dengan apa yang berlaku di Johor pada ketika ini di sempadan negara antara Malaysia dan juga Singapura. Dan kita ada wakil di sana iaitu Raja Nurul Antasya Raja Zaman ataupun Tasya lah yang bersama dengan kita untuk bawakan perkembangan selanjutnya. Assalamualaikum orang Johor. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, kita tadi dah tengok dah video yang tular ni Tasya. Bagaimana sebenarnya sekarang boleh anda kongsikan kegembiraan yang luar biasa boleh dirasakan auranya di Johor?
Betul. Seperti yang kita sedia maklum, hari ini merupakan hari pertama pembukaan sepadan Malaysia Singapura sepenuhnya. Malam tadi sebenarnya saya berkesempatan membuat tinjauan lah sekitar bangunan Sultan Iskandar, yang mana dahulunya 2 tahun lepas suasana di sini boleh dikatakan sepi lah. Bila pembukaan sepadan tengah malam semalam, suasananya dah jadi lain sedikit lah. Ya. Awak antara yang bersama-sama kami merakamkan visual ni, Tasha, mungkin apa laungan yang awak dengar lah masa mereka bergegas kembali ke tanah air ni? Ramai ni, Tasha. Betul. Boleh saya kongsikan, sebenarnya sebab juga perasaan walaupun tiada ahli keluarga yang melintasi tengah malam semalam, tapi bila bersama dengan ahli keluarga dan ada juga rakyat Johor yang bersama-sama ahli keluarga yang lain untuk merasai detik bersejarah tengah malam semalam lah. Antara laungan yang mereka laungkan adalah welcome back to Malaysia, selamat pulang, lepas tu ada petik dan mengapi lagi. Wow. Dan jerikan, ada juga yang menitikkan air mata kegembiraan lah. Baik, bila Tasha bersama dengan mereka kan, momen ini kan, ada tak yang betul-betul kadang-kadang kita berada, kan ramai kan, mungkin ada satu cerita yang betul-betul menyentuh hati kita. Bayangkan kalau ianya terjadi pada kita, kan? Satu perasaan cukup berat. Betul. Tengah malam semalam saya berkesempatan lah untuk mendekati beberapa rakyat Johor yang tak pernah balik sejak daripada 2 tahun lepas. Antaranya ada seorang remaja ini, dia bekerja sebagai kasat dengan niat ingin membantu keluarga di Johor. Selama 2 tahun tu, apa yang dikongsikan pada saya, dia cakap memang struggle di Singapura. Hanya niat untuk membantu keluarga, kehilangan ibu tersayang, nenek, tak boleh balik ke Johor untuk momen terakhir tu. Wow. Dan dia juga ada memberitahu saya, ada salah seorang kawannya membunuh diri. Allah. Dan dia juga dah sampai momen itu. Dia dah sampai ke apa, dan cakap dengan saya, tak, saya pun hampir membuat tindakan yang sama. Cuma nasib baik, dia cakap ada abang angkat dia dan keluarga di Johor yang memberi semangat kepada beliau. Baik. Itulah momen yang saya rasa macam mungkin semua orang tak tahu, tapi bila berdepan dengan mereka sendiri dan menceritakan pada saya, itu adalah detik yang saya rasa subhanallah, berat betul mereka punya dugaan kan. Ya, betul. Berat mata manang, berat lagi yang memikul lah kan. Tasha, kalau sekarang keadaannya bagaimana ketika ini di sempadan? Okey, saya kini untuk pengetahuan Hanif dan Farifah, saya kini berada di JP Central, Jalan Tun Abdul Razak. Yang dahulunya lengang, dah nampak kelihatan desan penumpang yang pulang dari Singapura. Lepas tu keadaan trafik di Jalan Tun Abdul Razak ini boleh dikatakan masih dalam keadaan terkawal dengan bantuan dan pemantauan daripada pihak polis. Okey, untuk pengetahuan semua, dijangka mulai petang ini akan berlaku peningkatan aliran trafik yang agak mendadak, terutama yang memasuki Johor Bahru melalui dua laluan darat. Peningkatan kenderaan ini berikutan cuti hujung minggu, ditambah pula dengan sambutan awal Ramadan yang tak lama lagi. Dan juga sambutan hari ini yang disambut oleh masyarakat kita pada 5 April nanti. Baik, ini suasana pagi laluan udara juga, penerbangan antarabangsa daripada Taiwan, Vietnam akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Penang kira-kira jam 11 pagi nanti. Okey. Baik. Ini kita dapat saksikan masih lagi, maknanya perjalanan yang memulakan perjalanan pagi tadi ini yang dirakamkan juga suasana yang terkininya. Baik, Tasha, terima kasih banyak-banyak di atas laporan yang anda berikan kepada kami. Harapan kami rakyat Johor dengan keadaan sempadan ini
secara tidak langsung memberi penggambaran gembira kepada peniaga-peniaga Betul. Bandaraya Johor ini dan merancangkan ekonomi negeri Johor juga. Betul. Tasha, terima kasih banyak. Nanti saya percaya banyak lagi laporan yang awak akan berikan. Okey, Tasha. Jaga diri Selamat ya. berpuasa, Tasha. Sama juga. Terima kasih. Okey. Baik. Itu dia Raja Nur Tasha, antara wakil TV3 di Johor yang saya percaya banyaklah akan lap air mata selepas ni. Betul. Sebab juga dengan perkongsian tersebut. Jadi apapun, walaupun pelbagai cerita akhirnya sepadan telah pun dibuka, selamat kembali pulang dan kita nak berhenti rehat seketika. Ya. Sekembalinya nanti, Hadif, kita nak kongsikan ini berkenaan dengan bagaimana seseorang ini sanggup meninggalkan kerjayanya berpendapatan tinggi cukup besar demi kembali kepada fitrah, iaitu agamanya. Itu antara perkongsiannya. Terus bersama kami di Malaysia hari ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini, hari Jumaat 1 April 2022. Selamat beralih ke fasa endemik. Itu yang perlu kita ingatkan dari masa ke semasa dan perlu kita sesuaikan jugalah kan. Ya, hari ini hari Jumaat penuh keberkahan dan juga penuh makna buat warga negara Malaysia pada hari ini. Kita dah kongsikan dan kita nak kongsikan ini juga berkenaan dengan perkongsian korban kerjaya. Betul, kita bawakan tamu yang saya percaya boleh memberi inspirasi lah kan daripada kerjaya yang memang ramai kejar ni tapi sanggup berhenti untuk kembali mengajar Al-Quran. Baik. Kita terus bersama dengan tetamu kita, iaitu kita bersama dengan Puan Maliha Yasmin Abdul Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di hujung sana anak saya Muhammad Nur Irfan Muhammad Fauzilan. Nah, inilah individu yang kata awak kalau buat kuih saya tukar jual. Nak cek pelanggan. So ini antara gabungan ibu dan anak. Bagaimana untuk mengetengahkan mengajar mengajinya kan. Tapi kita tak tahu juga Puan, sebab tadi kan kita sebut bagaimana mengorbankan kerjaya yang cukup besar, macam Hanif kata semua kejar. Semua nak kerja yang pendapatannya besar. Betul, ya. Kan. Tapi macam Puan dah berpuluh tahun jadi accountant, meninggalkan kerjaya itu untuk mengajar Al-Quran. Bagaimana tercetusnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, semua perancangan hidup kita ni Allah yang tentukan. Betul. Saya pegang pada Allah ya Bari. Allah ya Bari, pernah dengar? Dia adalah Allah yang maha mengaturkan segalanya. Jadi berpegang pada itulah yang ajar saya Allah ya Bari ni Ustazah Asma Harun. Dia kata amalkanlah setiap pagi 40 kali. So kita Islam means menyerahkan diri pada Allah kan. Itu maksud Islam yang sebenar. Jadi kita serahkan segalanya. Jadi bila di Telekom Malaysia selama 20 tahun sebagai seorang accountant dan saya juga pada masa yang sama belajar Al-Quran bersama ibu saudara saya yang merupakan guru sanad lah. Jadi dia baca secara seperti mana yang diajar oleh guru-guru dia. Kita belajar Quran ni kena berguru kan, tak boleh baca sendiri. Okey, jadi bila dia ajar tu saya dapati banyak kesalahan. Kesalahannya antaranya yang mengubahkan hidup saya adalah kalimah alhamdulillah. Ramai orang akan sebut ha tu ha yang salah. Patutnya ha pedas. Alhamdulillah maksudnya segala pujian bagi Allah. Betul. Tapi kalau kita tukar satu huruf alhamdulillah yang kita selalu sebut alhamdulillah kan. Itu maksudnya segala kemustahan. Musnah. So kalimah itu yang menyebabkan Sis Yasmin, saya Sis Yasmin, mengubah minda kerjaya saya. Sebab kita nak puji Allah setiap hari, tapi kita di sebaliknya kita tak sedar kita membuat satu kesalahan yang major. Kan? Daripada situ datanglah bila kita minta, kita kena minta lah. Sometimes in life kita lupa nak minta, kita lupa nak doa kan. Kita macam okeylah punch in, punch out, punch in, punch out kan. And then bila saya jadi accountant 20 tahun ni, GM saya kata why not you become a master trainer dekat TM. So saya juga ditugaskan untuk memberi satu seminar kepada 1,000 kaki tangan Telekom to give
a better, to find their greater purpose. Tujuan hidup yang sebenar. Okay. And they come up to me and say, Sis Yasmin, thank you so much. You changed my life and all that. So, I macam terdetik dekat hati saya. I pun nak berubah juga. You know, like 20 years being in accounting, gaji dah belah-belah ribu. Alhamdulillah masa tu. So, I have to make the choice. Saya perlu buat keputusan dengan bergantung pada Allah. Dan while reading the Quran, I found the answer. Pernah tak buka Quran, tiba-tiba kita kata, Ya Allah, tunjukkanlah aku jawapannya. So, bila kita buka, it's like Allah talking to us. So, that was my story. Itulah. Kalau boleh saya tanya pada Ifan. Ifan melihat kepada perubahan ibu Mami. Okey. Melihat kepada perubahan tersebutlah. Dan sekarang pun bersama-sama mengusahakan bersama-sama ke arah jalan yang baik ini. Bagaimana sebenarnya melihat kepada satu persatu perubahan ini, cabaran pasti Ifan sendiri pun nampak kan. Macam mana tu Fan? Like dulu macam Mami cerita before in the corporate world, banyak Ifan sulung. So alhamdulillah Ifan ada 6 adik-beradik. And yang paling kecil is 8 tahun. So time tu she's very small lah. Fatimah, dia 5 tahun. And bila Mami being in the corporate world, dia tak banyak masa dengan anak-anak tau. So I'm seeing that and I'm like, takkanlah macam ni, takkanlah her life is just work kan. Okay. Right, so and nampaklah perubahan Mami. Like kalau balik daripada kerja before this, memang muka stres and buat kerja dekat atas katil semua kan. I think all moms have this experience lah, you know, macam kita nak bantu keluarga. Anak 6 kan ramai, suami pun bekerja, tapi the lifestyle now kita perlu menolong suami kan. Tapi at the same time kita nak juga bersama dengan anak-anak kan. Sebab anak-anak ni Fatimah makin lama makin besar kan. So kita perlu mintalah, the key is to ask Allah tunjuk jalan yang benar. Macam kita baca dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Tapi Puan, sebab ada orang juga menukar kerjaya lain. Tapi kadang-kadang mereka tidak memilih untuk mengaji Al-Quran. Macam Puan sendiri, apa yang, sebab orang kata mungkin mengaji ni, ustazah kan? Kena ada basic daripada sekolah agama, sekolah pondok sebagainya, baru boleh mengajar. Tapi bagaimana Puan? Okay. So coming back pada saya cakap, saya mencari apa greater purpose saya in life. So datanglah satu hadis yang saya datangnya dengan izin Allah juga. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. So if you want to be the best, humble Allah, you teach Quran. And of course, the answer is all in the Quran. So kita kena faham apa kita baca. Mesti tadabbur. Mesti faham maksud apa yang the love letter of Allah yang dia nak sampaikan pada kita. Jadi I want to share my feelings. Sebab mengaji ni pun kita kena rasa, kita kena rasa. Dia tak boleh ngaji dekat mulut saja. That's why we have all these equipments. Contohnya kalau dekat saya mengajar, mesti ada kena rasa. So nikmat rasa yang Allah bagi ni, subhanallah. Dia bukannya sebut tanpa ilmu. My guru always say, sebut betul-betul dengan ilmu. Baca tu biar kita ada ilmu. So Allah bagi akal fikiran, carilah ilmu tu. Banyak dekat luar sana guru yang hebat-hebat. Saya ni baru belajarlah. Saya masih belajar dan buku reference kami daripada Syekh Aiman Suwaid. Dia tajuk bergambar. Buku ni sangat-sangat bagus. Jadi saya punya slides presentation bila mengajar saya refer pada buku Syekh Aiman Suwaid. Ifan, difahamkan Ifan antara yang bertanggungjawab untuk memasarkanlah juga kan kelas mengaji ni. Okey, di zaman sekarang ni sukar ke sebenarnya untuk mengajak orang bersama-sama dalam belajar mengaji? Sukar. Ada challenge lah. So kita orang guna iklan berbayar and itu pun kind of like alhamdulillah Ifan punya kepakaran lah untuk membantu Mami untuk memasarkan. So guna Facebook, Instagram, Twitter, benda-benda macam tu. Okey, baik. Tapi bagaimana sokongan keluarga sendiri? Alhamdulillah. I think itu. The best support system is family.
Family kita ni, sebab itulah Nabi ajar kita sentiasa jaga silaturahim. Yang support system mendoakan kita ni lah, kan? Termasuk sahabat-sahabat Quran saya yang mendoakan this greater purpose. Kenapa kita nak jadi the best? Kan? Jadi kita perlu sokongan daripada ibu bapa, especially yang sangat-sangat penting. Selagi ibu bapa kita ada, minta diorang doakan lah. Sangat penting. Ya, dan of course saudara mara semualah. Baik, dengan Ramadan yang menjelang ni, saya percaya ini juga satu tujuan hidup yang penting juga untuk kita sama-sama kembalilah kan ke fitrahnya, belajar sebutan yang betul tu, itu yang penting juga. Membaca mungkin ramai dah boleh membaca sekarang ni, tapi dengan sebutan yang betul, tajuk yang betul tu juga sangat penting. Puan, terima kasih banyak. Puan, terima kasih banyak juga, semoga memberikan inspirasi kepada mereka menonton pada pagi ini. Betul. Baik, kita nak teruskan pengisiannya. Ini berkenaan dengan persiapan peniaga. Kan apatah lagi ni menjelang Ramadan, kan kita tahu Ramadan ni esok dah mula sibuk lah peniaga ni kan. Punca Ramadan ni juga memberi punca rezeki kepada mereka yang mungkin terkesan teruk masa pandemik dan sebagainya, dan nak cari rezeki untuk anak semuanya. Kita nak lihat dulu bikisan yang telah disediakan ini. Hanya beberapa hari saja lagi sebelum tibanya bulan Ramadan, namun kemeriahan dan juga mood bazar Ramadan itu sendiri sudah mula dirasai, terutamanya di kawasan setapak ini. Jika anda boleh lihat di belakang saya, terdapat banyak gerai yang telah pun dibuka dengan pelbagai jenis makanan dan juga minuman. Saya difahamkan beginilah juga keadaannya ketika bazar Ramadan akan dibuka Ahad nanti. Bahkan mungkin lebih meriah lagi dengan deretan kedai yang akan dibuka dari hujung jalan di sebelah kanan saya sehinggalah ke hujung sebelah kiri. Bagaikan sudah menjadi suatu kemestian, setiap kali tibanya bulan puasa, gambaran suasana seperti ini memberi keterujaan sepanjang meraihkan kedatangan bulan mulia. Orang ramai dan juga peniaga sudah tidak sabar lagi untuk mengubat kerinduan dan kembali berjual beli selepas tidak dapat berbuat demikian sejak 2 tahun lalu berikutan penularan pandemik COVID-19. Namun di sebalik wajah riang serta senyuman para peniaga ini, pastinya tersimpan 1001 cerita duka lama yang menjadi kekuatan dalam diri mereka meneruskan kehidupan. Azizi Hassan, 54 tahun, antara peniaga yang tidak melepaskan peluang untuk mencari rezeki tambahan selain menjalankan perniagaan harian. Meskipun pernah mengalami kerugian besar akibat kurang sambutan daripada pembeli ketika jualan bazar Ramadan sebelum ini, namun tidak sedikit pun mematahkan semangat untuk meneruskan perniagaan demi kelangsungan hidupnya dan menyara keluarga. Rasa macam gelak gemita jugalah. Macam mana pendapatan kita orang ni macam harian bergantung pada berniaga. Dan dengan duit simpanan nambung tahu dah tak ada kan. Berniaga pula tak boleh berniaga, kerajaan tak dibenarkan berniaga dalam musim PKP. Rasa amat susah sangat nak hidup membandingkan dengan sekarang ni lah. Alhamdulillah. Nak bandingkan dulu kerajaan tak dibenarkan berniaga. Rasa pejaja-pejaja kecil tepi jalan macam ni rasa drop sangat. Memang tak boleh nak buat apa. Nak bayar rumah tak boleh. Nak sara hidup anak-anak pun kan tak boleh. Saya kalau nak sekarang ni saya nak niaga pun ada kecil sikit-sikit dan nak tambah kalian sikit, nak besarkan yang untuk bazar Ramadan lah. Itu pun kadar rezeki. Contohnya air sekarang saya buat 5 balang. Jadi mungkin saya tambah lagi 3 ke 4 jadi kalau 8 balang ke. Nampak lebih menarik lagi lah daripada bulan Ramadan nanti. Azizi bernasib baik kerana niat untuk meneruskan jualan air mendapat sokongan daripada ahli keluarga. Lebih istimewa, dia turut dibantu oleh anak perempuannya, Nurul Ismalinda Azizi, 26 tahun, yang menjual pelbagai jenis biskut timbang berperisa di gerai yang sama. Saya bantu dalam masa 3 tahun. Sebelum 3 tahun tu, saya ada kerja kat luar. PKP start, diorang nak kurangkan staff. So, saya diberhentikan kerja. So, daripada saya cari kerja lain, duduk rumah yang tak buat apa-apa, saya bantu ayah berniaga. Bantu ayah ni, rezeki orang cakap takkan putus lah. Sebab tolong family daripada kerja dengan orang luar, masa kurang dengan family. Bila kerja dengan family ni, memang ada masa panjang lah dengan family. Nasib yang sama turut menimpa Ruzia Abdullah, 47 tahun.
yang sanggup berhijrah dari Kelantan ke ibu kota sejak 7 tahun lalu untuk mencari rezeki. Gemar bersedekah dengan cara menyediakan masakan dengan harga murah. Dia yang lebih mesra disapa Kak Yah mengakui kecewa ketika perintah kawalan pergerakan PKP dijalankan 2 tahun lalu. Masa-masa PKP, saya duduk Kelantan. Saya balik tu Hari Raya Cina. Lepas tu 2 bulan duduk Kelantan. Lepas tu tak boleh nak datang ke sini kan? Tak boleh datang negeri Lepas tu saya pun surat macam mana ni kita ni rumah kena sewa apa ke? Memang terjejah lah. Kita ni duduk KL ni semua kena bayar lah kau. Lepas tu mari kat sini dah 10 hari nego. 10 hari menega. Tak boleh menega lah. Memang sedih. Memang sedih. Jadi kita masak tak boleh. Kita masak orang tak boleh nak keluar. Okey. Saya pun tak nak apa kan. Saya nak keluar tak boleh. Saya masak banyak. Orang nak beli tak boleh. Kita beli banyak barang kan. Sekarang buang je lah. Orang nak beli susah lah. Kita beli pun jadi kaya ada gapo marilah tak boleh nak keluar dia kata. Tak boleh nak keluar. Saya pun nak kata kat mana tahu rumah dia kan. Tak tahu. Sebab saya ni kan orang kampung mana tahu kan gini Sambutan memberangsangkan yang diterima daripada pembeli kini sedikit sebanyak dapat mengubat keresahan dalam diri. Bersyukur dengan kelonggaran yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk membuka gerai sepanjang bulan Ramadan, Kak Yah berharap perkembangan positif ini kekal sehingga akhir bulan. Seiring dengan peralihan fasa endemik yang bermula hari ini, para peniaga serta orang awam perlu kekal mengamalkan kawalan kendiri terutama di kawasan yang menjadi tumpuan seperti Bazar Ramadan bagi mengelakkan kewujudan kluster baharu. Baik, itu antara perkongsiannya. Tapi jangan risau, tahun ni Bazar Ramadan ada. Tarawih pun boleh cukup pergi. Raya pun insya-Allah kita akan bersama-sama. Yang penting kita minta doa. Semoga Allah tu kurniakan kesihatan kepada kita supaya kita boleh menjalankan nak berniaga boleh. Kalau tak sihat tak boleh niaga. Betul. Tak boleh sihat nak solat pun susah. Jadi yang pentingnya kesihatan. Dan kesihatan itu pun rezeki juga. Betul. Tapi ini antara Ramadan dan nanti insya-Allah sehari saja lagi untuk kita bersama-sama. Okey, kita nak berhenti seketika. Selepas ni Sofia dah tunggu kita di KLIA tu. Ya? Ya. Dari pagi tadi tu. Betul. Lama tu dia tunggu kita tu. Sabar jap. Kita akan bersama dengan Sofia nanti dan juga beberapa pengisian yang lain. Jangan ke mana? Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Baik, saya nak kongsikan ini berkenaan dengan sedikit pengisian namanya Free Meals on Wheels. Jadi kita nak tahu lebih lanjut apakah sebenarnya kempen ini. Kita nak bersama dengan Ustaz Elyas Ismail, merupakan penasihat program Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik Ustaz. Ustaz pergi mana tu? Ya, ada di Kelang ni, ada program. Okey. Berkenaan dengan Free Meals on Wheels ni Ustaz, daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia, mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama dengan kami? Ya, baik. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Elyas Ismail, penasihat program Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Kita nak kongsikan dengan semua para penonton Malaysia hari ini, TV3 semua, mengenai inisiatif YBIM, mengenai ataupun menjelang Ramadan ini. Dalam masa yang sama, kita kena ingat, walaupun hari ini kita menyambut kegembiraan dapat solat dalam keadaan SOP yang dah dilonggarkan. Kemudian nanti bila Ramadan, tadi kita tengok rakan-rakan kita dah mula untuk buat persiapan buka bazar-bazar di sana sini. Tapi kena ingat, ada di kalangan kita yang masih sakit, terlantar, asnaf-asnaf yang memang hidup dalam keuzuran, yang tak berkemampuan. Dan ada di kalangan mereka juga yang kalaupun dia tak terlantar tapi terbatas pergerakan. Dia orang susah mungkin, atau kerja yang tak boleh nak bebas ke mana-mana. Dia kena berada pada satu kedudukan saja. Maka oleh sebab itu, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia menerusi pelaksanaan program Free Meals on Wheels. Sepanjang Ramadan ni tujuan dia apa?
kita nak dapat anda saksikan pada paparan skrin TV anda pada waktu ini. Itu kita punya kenderaan yang untuk jayakan program Free Meals on Wheels ini, untuk kita sampaikan juadah berbuka puasa secara outreach kepada asnaf yang sakit, terlantar dan juga terbatas pergerakan mereka ini. Dan bayangkan, selalunya hadir Ramadan ni saja ramai saudara kita yang hari demi hari, bukan kalau tak bulan puasa pun mereka ni bagaikan orang yang berpuasa, tak ada makanan. Jadi insya-Allah ayuh kita zahirkan kesyukuran kita, rezeki melimpah ruah ini dengan kita membantu mereka dan kita memberikan tajaan berbuka puasa pada mereka dengan anda hubungi saja nombor yang tertera pada paparan skrin, ataupun boleh saja ke laman web kami www.ybim.org.my, ataupun kalau ada kod QR kalau dapat dipaparkan, boleh saja imbas kod QR tersebut untuk dapatkan maklumat lanjut berkaitan tentang cara untuk anda nak hulurkan sumbangan. Ingat, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi fa'ilihi. Siapa-siapa yang memberikan makan untuk orang berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala orang-orang tersebut tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi moga-moga dalam tiap kita suapan, kita makan nasi ke apa tu nanti, ingat orang-orang susah di luar sana. Free Meals on Wheels bersama kami. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz Ilyas Ismail. Moga-moga dengan adanya usaha seperti ini kan dapat lagi memberi ruang kepada mereka untuk membantu mereka yang memerlukan. Apatah lagi nanti esok nak Ramadan, nak mulakan tarawih dan juga meniti hari Ramadan yang lain. Ustaz, selamat berpuasa Ustaz. Ya. Jaga diri. InsyaAllah. Amin. Amin. Okey, itu dia Ustaz Ilyas Ismail, merupakan penasihat program Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Baik, kita nak bawa kalian semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Boleh. Ya, baik. Saya dah masuk. Kita nak bersama dengan Sofia. Betul? Hanif. Ini nak bawakan perkembangan bagaimana melihat suasana di sana. Adakah dah ramai orang nak keluar dan sebagainya ataupun ada orang masuk? Dan mungkin ada perkembangan lebih lanjut lah perinciannya. Jadi Sofia kalau dah bersedia di KLIA, silakan dengan perinciannya. Baik, terima kasih rakan setugas di studio Fariha dan juga Hanif. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan baik, bersemangat pagi ini 1 April 2022 sudah pastinya tarikh yang dinantikan oleh begitu ramai pihak, dan kita melihat sendiri inilah fasa peralihan ke endemik, sekaligus kita melihat juga pembukaan sempadan negara dan pembukaan lapangan terbang secara terbukanya. Tak kisahlah untuk pengguna domestik serta luar negara, tidak kira apakah status vaksinasi, ini yang kita raikan, dan saya pasti kita telah pun melakukan begitu banyak perinciannya untuk memastikan keselamatan kita semua. SOP telah pun diterapkan, dan untuk kita meninjau lebih mendalam lagi tentang apakah persediaan daripada sudut penerbangan itu sendiri, kita terus bersama dengan Ketua Juruterbang Pusat Kawalan Operasi Kapten Wan Muzairul bersama kita. Assalamualaikum Kapten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kapten, saya pasti ini satu momen yang kata dinantikan oleh begitu banyak pihak setelah 2 tahun Kapten. Bagaimana perasaannya sebagai seorang individu yang mengendalikan penerbangan ini dan bersiap siaga untuk lebih banyak lagi frekuensi penerbangan selepas ini Kapten? Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam MH Malaysian Hospitality sekali lagi kepada semua. Kami di Malaysia Airlines amatlah teruja dan juga bersedia untuk menghadapi fasa peralihan ini daripada fasa pandemik ke endemik, dan untuk secara amnya kepada sektor pelancongan dan khususnya sektor penerbangan, kita amatlah bersiap sedia untuk memastikan tetamu-tetamu kita, penumpang-penumpang di Malaysia Airlines berada di dalam keadaan selamat, dan juga di segi latihan dan persediaan kami telah pun bersiap sedia dari tahun lepas lagi, dari era pandemik lagi, untuk memastikan juruterbang penerbangan Malaysia, anak-anak kapal kabin semuanya telah dilatih untuk menghadapi dan juga untuk memastikan keselamatan yang kami utamakan di segi undang-undang. Semuanya dari aspek-aspek dan ciri-ciri itu dipastikan kita sudah pun bersiap sedialah untuk menerima tetamu-tetamu kita.
InsyaAllah. Ini keselamatan yang kita ingin wujudkan daripada segala jenis aspek. Dia telah diumumkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri. 2 hari sebelum penerbangan perlu diadakan atau diambil ujian PCR untuk memastikan status kesihatan seorang pengembara itu. Tapi bila kita bercakap tentang orang kata ketika dalam penerbangan itu, apakah antara perincian daripada sudut yang memastikan keselamatan, kesemua menjaga SOP ataupun orang kata kelakuan mereka ketika dalam penerbangan itu. Dari aspek keselamatan dan jati diri kami sendiri, semua anak-anak kapal dan juga juruterbang di Malaysia Airlines sudah dipastikan kita semua sudah divaksinasi, sudah ada sudah mengambil vaksin yang penuh. Dan juga untuk di segi memastikan keadaan yang terkawal di semasa pada masa penerbangan, latihan-latihan yang terperinci sudah pun kami lalui dan dari semasa ke semasa juga kami juga memastikan ciri-ciri keselamatan di dalam kabin dan juga keadaan-keadaan yang mungkin akan berlaku juga telah pun dilatih kepada semua anak-anak kapal, kabin dan juga juruterbang. Jadi insyaAllah dari segi aspek-aspek keselamatan dan juga keadaan-keadaan yang terkawal, kami sudah pun bersiap sedia lah. Ya. Dengan nada suara Kapten sendiri, saya melihat Kapten begitu bersedia ya. Dan akhir sekali kita ingin mengucapkan yang terbaik lah bagi segala persiapan dan juga perincian yang kita perlu lakukan untuk memastikan kita semua selamat. Bagi mereka yang memasuki negara kita dan mereka yang akan pulang ke tanah air, kita ucapkan yang terbaik. Dan kita dari sini sangat-sangat gembira lah melihat satu perkembangan yang cukup positif, yang cukup baik sekali. Dan kami daripada ataupun tim MHI Hakimi sebagai penerbit di lokasi, Asri dan juga tim penerbitan, kita ucapkan yang terbaiklah untuk semua supaya pulang ke tanah air menjaga SOP, dan kita semua sendiri di sini kita mengharapkan lebih ramai lagi pengunjung ke Malaysia. Dengan itu terima kasih dan kita kembali semula dengan rakan tugas di studio. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya antara keterujaan kan. Mereka dah lama dah sebenarnya. Kita tahu itu juga antara industri yang terkesan juga. Betul. Kan. Sangat terkesan juga. Dan kita tengok keterujaan Sofia tadi, macam dia nak terbang. Dia yang bersemangat tau, kan? Bagus. Kita pun kena semangat ni. Kita semangat. Okey, kita nak tengok ni. Ini semangat baru ni. Ini pun semangat juga. Semangat. Ya. Okey. Ahli KWSP berumur di bawah 55 tahun. Jadi bolehlah kan kalau sekiranya anda ingin mengeluarkan duit KWSP RM10,000 sekaligus lah kan. Tak kira lah. Dia maksimum RM10,000. Betul. Tak kisah pun kalau nak keluar RM1,000 ke RM2,000 ke. Tapi one off je dah tak boleh dah. Lepas dah tak boleh sikit-sikit tak boleh lah. Dia kena sekali sahaja. Okey, dan lebih penting juga mempunyai jumlah simpanan KWSP sekurang-kurangnya RM150 selepas amount tersebut dikeluarkan lah. Kalau keluarkan RM10,000 ada RM150. Ada RM150 dalam tu. Boleh. Dia jangan licin terus, tak boleh. Tak boleh. Okey. Itu kita kena tahu. Okey. Ada satu juga perkara yang nak dikongsikan. Ini berkaitan dengan insurans COVID-19. Jelas sempadan dah dibuka. Maksudnya ramai juga dah boleh masuk dan keluar. Jadi kepada pengembara yang nak masuk Malaysia, ini yang diwajibkan juga polisinya. Antara polisi utama, protokol am yang diperlukan bagi masuk ke Malaysia bermula pada hari ini, iaitu perlu ada insurans COVID-19 dan juga pengembaraan. Kadar minimumnya adalah $20,000 bagi warga asing yang guna pas lawatan sosial jangka pendek dan bertujuan untuk kurangkan kos kuarantin, rawatan dan kemasukan ke hospital. Jadi kena tahulah ini yang akan diberikan kepada mereka yang ingin masuk ke Malaysia kan. Dan juga kena ambil tahu juga SOP tertentu kan, prosedur tertentu walaupun yang dibuka persempadanan ni pastinya ada syarat-syarat yang baru juga akan diletakkan. Tapi amalan kita tu memang kita kena norma baharu ni menjadi norma kebiasaan lah sekarang face mask semua, pelitup muka, jarak-jarak juga, janganlah terlalu kita longgar semua benda. Baik. Dari sudut peraturan tu lah. Okey. Kita nak berehat seketika. Berehatlah. Kita terbang juga. Okey. Kita berehat dan kita jumpa selepas ini. Nanti ada juga nanti pengisian wakaf pembinaan ni. Hari Jumaat kan. Elok tu. Okey, berhenti seketika, jangan ke mana.
Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Semoga dalam keadaan baik semua sebab kita ada satu lagi perkongsian. Ini berkaitan dengan dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wat Thaibah Pantai Remis Perak. Jadi kita nak bersama dengan wakilnya iaitu seorang pendakwa bebas merangkap Duta Khas Jawatankuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Wat Thaibah Pantai Remis Perak iaitu Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi bersama kita secara panggilan video. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanif, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat ya? Sihat, Ramadan Karim. Ya, betul, Ramadan Karim Ustaz. Mungkin sebagai pengenalan berkaitan dengan tajuk kita, dana wakaf pembinaan ini, boleh Ustaz berikan pengenalan tentang Madrasah Darul Ulum wal Qiraat yang bakal bangunkan Masjid Al-Ulum Wat Thaibah di Pantai Remis Perak ni Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat penonton yang yang dikasihi dan rahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita sedang dalam proses pembinaan sebuah masjid Salih Asma yang mampu untuk menempatkan Salih Asma Muhammad 5,000 jemaah pada satu masa. Masjid yang boleh accommodate, yang akan menyediakan Salih Asma ruang solat, ruang pengajian ilmu, ruang Salih Asma untuk pelajar-pelajar tahfiz Al-Quran, ruang untuk Salih Asma Muhammad ekonomi masyarakat, untuk 17,000 penduduk-penduduk yang berada di sekitar Salih Asma Muhammad, kawasan tempat kita ni, insyaAllah Ustaz Muhammad. Maka tuan-tuan, kita dah siap, tuan-tuan boleh tengok dekat BT sekarang ni, Ustaz Muhammad, bangunan kita tu telah siap tingkat 2 dan sekarang ni kita sedang siapkan kubah dia. 171 batang tiang telah kita gunakan, 141 batang tiang telah kita gunakan dan kita manfaatkan. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang telah memberikan sumbangan sejak daripada awal pembinaan dahulu ni, Salih Al-Samad, walaupun terhenti ataupun ada stuck sikit pada ketika tempoh PKP hari itu, dan kita mula untuk menyambung kembali program-program pembangunan kita ni, dan insya-Allah kita target untuk selesaikan pembangunan masjid kita ini pada tahun ini, dan tahun hadapan insya-Allah kita akan sama-sama menggunakan atau memanfaatkan Masjid Al-Ulum Wat Thaibah di Pantai Remis Perak ini, insya-Allah. Ya, insya-Allah itu satu perkembangan yang sangat baik Ustaz. Mungkin apabila bercerita mengenai kutipan dana ni, ramai nak tahu Ustaz berkaitan dengan perkembangan terkini kutipan dana yang telah disumbangkan oleh ramai dan berapa lagi yang diperlukan Ustaz. Tuan-tuan tengok dekat situ anak-anak ketahfiz kita duduk baca Quran, hafaz Quran. Masjid kita ni bila tuan-tuan bagi sumbangan bukan sekadar kita nak pergi solat berjemaah. Kalau ada orang solat jemaah dekat masjid tu pun pahala kita tumpang. Tapi subhanallah yang paling hebat, yang lebih baik tentang masjid kita ini, anak-anak pelajar tahfiz kita 300 orang yang memang dah ada dekat situ 100 orang lah ni, kita nak expand lagi bila kita masuk 300 orang. Kemudian ada pusat pengajian Salih Asma umumi untuk masyarakat lagi. Banyak manfaat yang tuan-tuan boleh dapat, bukan sekadar tuan-tuan dapat untuk orang solat berjemaah, tetapi yang kita boleh dapat ialah Salih Asma amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh seluruh Salih Asma masyarakat yang berada dekat situ di Masjid Al-Ulum Wat Thaibah yang sedang kita bangunkan ini. Kos keseluruhan kita mencecah 25 juta ringgit. Dan alhamdulillahirabbil alamin, jutaan terima kasih kepada semua yang telah memberikan sumbangan. Kita telah mendapat kutipan lebih kurang 15 juta ringgit. Ada 10 juta lagi yang ada sekarang ni dalam poket tuan-tuan, insya-Allah. Hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat bulan Syaban nak masuk Ramadan dah. Tuan-tuan subhanallah, manfaatkan hari penuh barakah ini untuk kita bersedekah. Betul. Jangan ingat orang, kita ingat mak ayah kita yang telah membesarkan kita, mak kita yang melahirkan kita. Inilah waktunya kita nak balas jasa. Tak mampu nak balas jasa dia, walau setitik peluh dia melahirkan kita pun tak mampu untuk balas. Tapi paling tidak, tuan-tuan, satu lot wakaf 1,500. Kalau rasa macam tak mampu nak buat 1,500 tu, split kepada 10 bulan, bagi 1 bulan RM150. Salih Alaihi Muhammad. Dan kalau rasa macam banyak sangat, himpunlah adik-beradik 3-4 orang, bagi tahu ni kita wakafkan untuk ibu dan ayah kita. Mudah-mudahan dia jadi manfaat untuk dia. Dan jangan risau kalau kita wakafkan untuk ibu dan ayah kita. Kat kita pun akan Allah kurniakan yang sama. Jangan risau. Betul. Baik Ustaz, sangat menarik itu. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga kebaikan berinfak. Ialah hari ini hari Jumaat, apatah lagi untuk bantu pembinaan masjid ni Ustaz? Ya, subhanallah, Salih Azim Muhammad. Nabi SAW menceritakan tentang banyak kelebihan-kelebihan kita membangunkan masjid Allah SWT. Kita tak mampu buat, orang tolong buat kat kita, kita support. Nabi SAW menyebutkan tentang barang siapa membina masjid walaupun sebesar sarang burung saja, maka Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Ada satu amalan yang Nabi SAW ceritakan yang akan berterusan pahalanya walaupun dia telah meninggal dan telah berada dalam kuburan. Salah satunya ialah dia membina masjid-masjid Allah.
Dan di sana juga disebutkan tentang mushaf-mushaf yang diwakafkan. InsyaAllah di sana akan ada pengajian-pengajian yang akan melibatkan pembelian mushaf-mushaf Al-Quran untuk dimanfaatkan oleh anak-anak pelajar. Dan di sana juga ada doa anak-anak yang saleh yang kita bangunkan dan kita didik anak-anak ni untuk berdoa kepada ibu dan ayah mereka nanti bila subhanallah sama ada ayah mereka masih hidup ataupun ayah dan ibu mereka telah meninggal dunia, kita yang bangunkan mereka dan kita didik mereka dengan satu tempat di tempat yang namanya Masjid Al-Ulum wa Thayyibah ni yang kita sama-sama bangunkan. Semua kelebihan-kelebihan ini insya-Allah sallallahu alaihi wasallam takkan terlepas daripada kita yang infak. Kita tak mampu nak bagi 25 juta tuan-tuan dan kita tak mampu nak buat masjid yang besar. Paling tidak bagilah sekadar yang kita mampu. Cuma satu saja, jangan lepaskan peluang ini. Yang keduanya, bersegeralah untuk melakukannya. Jangan tangguh-tangguh. InsyaAllah sangat menarik. Ustaz, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi dengan kami. Semoga dipermudahkan ya Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Selamat menyambut Ramadan juga buat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu dia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, penawar bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak bersama dengan kita. Okey, saya nak jelmakan rakan saya ni. Jeng. Kita ada apa Fariha? Baik, kita nak kongsikan sedikit berkenaan dengan nanti kita nak berbicara berkenaan dengan endemik dan perayaan endemik ni. Ini satu pelayanan yang luar biasa lah untuk kita umat Islam dan sebagainya dalam menyambut Ramadan ni. Tapi sebelum tu ini stok last ni. Besok je boleh, besok. Besok je boleh. Ini sarapan apa? Hanif? Roti parata, sausage dan juga keju. Kita saksikan terlebih dahulu sarapan ini. Jom. Keju makanan popular daripada susu. Ada ratusan jenis keju dengan pelbagai rupa, bentuk, tekstur dan rasa yang berbeza sekaligus membolehkannya disajikan dalam pelbagai jenis hidangan. Selain daripada rasanya yang enak, keju juga kaya dengan protein lemak, kalsium dan fosforus yang baik untuk kanak-kanak yang memerlukan protein lebih tinggi berbanding orang dewasa. Untuk itu, prata sausage dan keju menjadi menu sarapan kali ini. Dengan hanya menggunakan 4 bahan, hidangan ini pastinya mudah untuk disediakan oleh anak-anak di rumah, terutamanya ketika musim cuti sekolah. Kita perlukan roti parata, sausage, kepingan keju, kuning telur untuk disapu pada roti parata. Mula-mula, potong roti prata kepada 8 bahagian. Potongkan kepingan keju kepada 4 bahagian. Potongkan pula sausage kepada 3 bahagian. Letakkan keju dan sausage pada prata. Kemudian, gulungkan prata dengan kemas dan pastikan sausage dan keju dibalut penuh. Sapukan sedikit kuning telur pada bahagian atas prata. Boleh juga letakkan hiasan seperti parsley kering atau bijan mengikut kreativiti anda. Sekarang, bakar prata di dalam air fryer atau ketuhar selama 7 hingga 10 minit dengan suhu 180 darjah Celsius. Prata sausage dan keju kita dah siap. Senang kan? Sekarang, bolehlah dimakan bersama sos kegemaran anda. Selamat mencuba! Satu rahsia yang saya nak kongsikan. Okey. Dalam studio ni, 3 orang juru kamera kami semua ayah. Semua tertumpu melihat sarapan tu. Woi, dia begini lah. Betul lah. Kami teruja. Dia orang yang semangat betul. Wah. Aduh.
minta kameraman tunjuk sikit kameraman ni. Sebab mungkin mereka nak berbuka nanti ke, sok nanti ke kan. Sahur ke. Bapak-bapak punya style lah ni. Mana dapat? MHI. Begini. Baik. Okay. Itu kita kongsikan. Apa pun jaga kesihatan. Selamat berpuasa kalian. Betul. Ni esok dah nak tarawih ni. Saya semangat lah. Awak semangat? Okay. Saya pun semangatlah kalau macam tu. Selamat berpuasa Fariha dan juga seluruh tenaga kerja kami juga seluruh rakyat Malaysia. Jaga diri semua. Ini pasal peralihan endemik. Berhati-hatilah semua, okey? Tapi dalam sama-sama kita nikmati kehidupan. Ingat tahu, Ramadan tiba bukan marhaban tiba. Assalamualaikum. Jaga diri. Ramadan. Ramadan. Mau tengok kan?